segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada keburukan kita sendiri dan juga amal kita. Bagi siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada siapa yang boleh menyesatkan dia. Dan bagi siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada siapa yang boleh memberi kepada dia petunjuk. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan juga Rasulullah. Amma ba'd. Kata-kata yang paling benar adalah kitabullah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara-perkara yang paling buruk adalah perkara-perkara yang direka. Setiap perkara yang direka itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah beri kepada kita peluang untuk berkumpul di masjid yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Dan dalam beberapa tempoh yang singkat ini, insya-Allah kita akan bincangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik waktu adalah waktu yang kita gunakan ataupun kita luangkan untuk menuntut ilmu, yang mana ilmu itu boleh mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kepada ahli dunia yang mana mereka menghabiskan waktu mereka untuk dunia yang fana ini. Dan kebanyakan mereka melupakan waktu-waktu ataupun tempoh-tempoh yang sepatutnya digunakan untuk mencari ilmu, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah telah memberikan kepada kita taufik untuk kita sama-sama hadir dalam masjid ini, majlis ini, untuk mendengar ilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, bagi siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi dia jalan untuk ke syurga. Dan malaikat akan membuka sayapnya bagi penuntut ilmu sebagai tanda dia redha terhadap apa yang penuntut ilmu ini lakukan. Orang yang berilmu ini, apa-apa saja yang berada di langit dan di bumi memohon keampunan bagi pihak dia. Hatta al-hitan, atau ikan-ikan yang berada di dalam lautan. Dan keutamaan atau kelebihan seorang yang berilmu dengan orang yang semata-mata beribadah adalah seumpama keutamaan bulan terhadap bintang-bintang yang lain. Dan sungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Kerana para nabi mereka tidak mewariskan wang, akan tetapi mereka mewariskan kepada kita ilmu. Bagi siapa yang mengambil ilmu ini, berarti dia telah mengambil satu benda yang beruntung. Bagi siapa yang faham hadis ni molek, cukup dah bagi dia untuk mengetahui kelebihan ilmu. Lihat daripada hadis ini, bagi siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu,
cari jalan, Allah SWT mudah ke jalan bagi dia untuk ke syurga. فكيف كان إذا كان هذا الطريق بسلوك العقيدة الصحيحة؟ Apatah lagi apabila ilmu yang dia cari ini adalah ilmu berkaitan dengan akidah yang benar. وأن تصحيح العقيدة أيها المسلمون هي أوجب الواجبات على كل مسلم ومسلمة. Dan akidah yang benar ini adalah perkara yang paling wajib di antara banyak perkara yang wajib bagi muslimin dan juga muslimat. فما فائدة الأعمال الكثيرة بالاعتقاد الصحيح؟ Apalah faedah amalan-amalan yang dibuat amal ibadat banyak tanpa akidah yang benar. الله عز وجل في كتاب الكريم Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran عن أصناف من الناس berkenaan dengan beberapa kelompok daripada manusia. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. Allah Subhanahu Wa Taala kata amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Orang yang melakukan amal ibadat tetapi masuk ke dalam api neraka, nar hamiyah. انظر إلى عبادات المشركين قديم الزمان Lihatlah kepada ibadah orang musyrikin pada zaman-zaman dahulu وعبادات الرافضة dan juga ibadah-ibadah yang dilakukan oleh puak-puak Syiah Rafidah وعبادة البوذية والهندوسية وغيرها dan juga ritual ibadah yang dilakukan oleh puak-puak Hindu dan juga puak-puak Buddha. كثيرة ولعلها متعبة. Amal ibadat yang mereka lakukan itu banyak, bahkan kadang-kadang memenatkan. بل أن رهبان النصارى قد تركوا لذات الدنيا والزواج. Bahkan para paderi, orang-orang Nasrani, mereka meninggalkan kelezatan dunia dan juga mereka meninggalkan nikah. مع هذا العمل والنصر والتعب Walaupun bersama amal ibadah yang susah ini, سيصلون نارا حامية. walaupun banyak ibadah mereka lakukan, akan tetapi mereka akan tetap masuk ke dalam api neraka. إذن أمر العقيدة أعظم أمر وأشرف أمر. Oleh kerana itu, kita dapat faham bahawasanya akidah ini adalah perkara yang paling mulia dan paling utama. فلا تصلح الصلاة إلا بالعقيدة الصحيحة. Dan solat itu tidak sah tanpa akidah yang benar. ولا صوم ولا زكاة ولا حج إلا باعتقاد سليم. Tidak juga puasa, tidak juga zakat dan tidak juga haji sekiranya akidah itu tidak benar. إذن علينا أن نتعلم العقيدة حتى نعبد الله على بصيرة. Oleh kerana itu kita hendaklah belajar ilmu akidah sehingga kita benar-benar menyembah Allah dengan basirah, dengan ilmu pengetahuan. وإذا دخل الاعتقاد الفاسد أفسد كل شيء. Apabila masuk ke dalam diri seorang itu akidah tidak benar, dia akan merosakkan segala benda. انظر ماذا يقول الله لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. Lihat apa kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam, مخاطب له بلزوم العقيدة الصحيحة حتى الموت. yang mana dalam ayat ini disuruh supaya melazimi akidah yang benar sehingga wafat, وخطورة الشرك الذي يخرب العقيدة كلها. dan betapa bahayanya syirik yang boleh merosakkan akidah. يقول الله عز وجل ولقد أوحي إليك. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sungguhnya telah diwahyukan kepada kamu وإلى الذين من قبلك أي الأنبياء والرسل. dan juga kepada nabi-nabi yang sebelum kamu, ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. bahawasanya sekiranya kamu melakukan satu perbuatan yang syirik, segala amal ibadat kamu akan dibatalkan, tidak diterima. ولتكونن من الخاسرين. Dan janganlah kamu menjadi daripada golongan orang-orang yang rugi. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Akan tetapi sembahlah hanya kepada Allah dan jadilah orang-orang yang bersyukur. إذن علينا أيها الأخوة المسلمون أن نتدارس العقيدة في كل مكان. Oleh kerana itu, wahai muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita sama-sama belajar akidah di mana-mana saja kita berada. فلا تدخلوا مجالسنا بذلك أبدا حتى نلقى الله. Dan apa-apa saja majlis kita tidak boleh mana tidak dapat tidak, berarti kita mesti sebut berkenaan dengan akidah sehingga kita berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. إذا تعلمنا القرآن الكريم نعرف العقيدة الصحيحة التي دعا إليها هذا الكتاب. Apabila seorang belajar akidah yang sahih dan juga Al-Quran Al-Karim, وإذا تعلمنا السنة نعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام الدال على العقيدة الصحيحة. apabila seorang itu belajar sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi yang menunjukkan kepada akidah yang benar, وننظر إلى الصحابة الكرام كيف فهموا العقيدة ونشروها إلى الناس.
Kita lihat kepada para sahabat yang mulia bagaimana mereka belajar akidah dan menyebar ke akidah kepada manusia. ثم ننظر كذلك الى التابعين الذين نقلوا العقيده الصحيحه من الصحابه الى بعدهم. Kita lihat pula kepada tabi'in yang mari selepas para sahabat yang membawa, yang menukilkan kepada kita akidah. وهكذا اتباع التابعين. Demikian juga para atba' tabi'in yang mari selepas tabi'in. ثم اتباعهم باحسان الى يوم الدين. Kemudian orang-orang yang mengikut mereka sehingga hari kiamat. اذا اتباع السلف يكون باحسان ليس بمخالفه. Dan artinya mengikuti para salaf berlaku apabila kita menyertakannya dengan ihsan. وتعلمون ان في زمن السلف ظهر ائمه كبار يعلمون وينشرون العقيده السليمه. Sebagaimana yang kita semua maklum, di zaman para imam mereka bersungguh-sungguh menyebarkan akidah yang benar. واشتهر الفقهاء الاربعه الذين يعرفهم المسلمون جميعا. Dan masyhur di kalangan kita 4 orang imam yang dalam bidang fiqh. منهم الامام ابو حنيفه النعمان بن ثابت رحمه الله. Antara mereka yang pertama adalah al-Imam Nu'man bin Thabit Abu Hanifah المتوفى سنه 150 للهجره. yang wafat pada tahun 150 Hijrah. ثم بعده الامام مالك بن انس امام المدينه. Kemudian mari selepas dia al-Imam Malik bin Anas yang juga digelar sebagai Imam Ahli Madinah المتوفى سنه 179 للهجره. yang wafat pada tahun 179 Hijrah. ثم جاء امام السنه محمد بن ادريس الشافعي. Kemudian marilah selepas al-Imam Malik ini seorang imam yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. وهو تلميذ الامام مالك. Dia ini merupakan salah seorang murid daripada al-Imam Malik. توفي سنه 204 للهجره. Dia wafat pada tahun 204 Hijrah. ثم اخر من الاربعه الامام احمد بن حنبل رحمه الله. Kemudian imam yang 4 yang terakhir adalah al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah تلميذ الامام الشافعي. yang juga merupakan murid kepada al-Imam Asy-Syafi'i وتوفي الامام احمد سنه 241 للهجره. yang wafat pada tahun 241 Hijrah. وكانت قبل هؤلاء الاربعه مذاهب لاهل السنه والجماعه. Dan sebelum kehadiran 4 orang imam ini telah ada dah mazhab-mazhab yang lain. ولكن هذه المذاهب ذهبت لعدم وجود الطلاب الذين يحافظون على هذه المذاهب وينشرونها. Akan tetapi mazhab-mazhab yang mari sebelum imam 4 ini ilmu-ilmu mereka tidak sampai kepada kita kerana mereka ini tak ramai anak murid. وكان مذهب الامام الاوزاعي رحمه الله. Ada juga mazhab yang dinamakan sebagai mazhab al-Imam al-Auza'i rahimahullah ومذهب الامام سفيان الثوري رحمه الله. dan juga mazhab al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah ومذهب الليث بن سعد المصري رحمه الله. dan juga mazhab al-Laits bin Sa'ad al-Misri, semoga Allah merahmatinya, وغيرهم من علماء اهل السنه والجماعه. dan juga para ulama-ulama selain dia daripada imam-imam ahli sunnah wal jamaah. هؤلاء الائمه الاربعه رحمهم الله Dan mereka ini imam-imam yang 4. كانوا على عقيده السلف التي مضى عليها من تقدم. Mereka ini berpegang dengan akidah salaf. وانما اختلفوا في الفروع الفقهيه العمليه. Akan tetapi perbezaan yang berlaku dalam kalangan para ulama ini, ulama 4 mazhab ini hanya dari sudut fiqh, bukan dari sudut akidah. لاسباب كثيره Dengan beberapa faktor. منها عدم ورود الاحاديث الاثار عند بعضهم. Minhaj. عدم ورود Antaranya adalah beberapa hadis tidak sampai kepada beberapa orang imam. Maknanya ada hadis yang tidak sampai kepada imam-imam tertentu. او تصحيح او تضعيف بعض الاحاديث. Ataupun berlaku perbezaan pendapat dalam kalangan para ulama ini berkenaan dengan sahih ataupun dhaifnya suatu hadis, او فهم وفقه الاحاديث. ataupun cara mereka memahami terhadap sesuatu hadis tertentu. او الاصول الفقهيه التي اعتمد عليها احد هذه الائمه. Ataupun mereka juga mungkin berbeza dari sudut usul yang mereka berpegang dalam mazhab mereka. وهذا اجتهاد سائر بين المسلمين. Dan ini adalah ijtihad ataupun ruai-ruai yang dibenarkan oleh para oleh syarak untuk berlaku perbezaan pendapat. اما العقيده فالاجتهاد فيها. Akan tetapi dalam bab akidah tidak boleh berlaku apa-apa ijtihad. لانها عقيده توقيفيه. Kerana akidah ini sifat dia tauqifiyah, maknanya bergantung kepada dalil. اي يقف المسلم عند نصوص الكتاب والسنه. Yakni seorang itu mesti bergantung kepada Al-Quran dan Sunnah. ولا يدخل عقله ورأيه الضعيف في هذا الامر.
Dan akal ataupun logik seorang manusia tidak boleh masuk campur dalam urusan akidah. وحديثنا هذه الليلة عن إمام أهل السنة والجماعة. Dan perbincangan kita pada malam ini adalah berkenaan dengan seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, وهو المجدد للدين بعد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. dan dia adalah merupakan salah seorang mujaddid dalam agama selepas Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. وهذا الإمام انتشر مذهبه في بلدان كثيرة. Imam ini mazhab dia tersebar di banyak tempat, banyak negara. كهذه البلاد ماليزيا Antaranya adalah di negara kita lah, kapur kita ni yang tersayang, tercinta ni, Malaysia إندونيسيا dan juga Indonesia, وكذلك انتشر في بلاد الحجاز dan juga tersebar di negara Hijaz وفي بلاد مصر dan juga di Mesir, وفي أجزاء كثيرة من الشام dan juga beberapa tempat di Syam, وفي بلاد اليمن خاصة حضرموت dan di beberapa tempat di Yaman, khususnya di Hadramaut, وزبيد وتهامة. dan juga tempat bernama Zabid dan Taham. وصار يتبع هذا المذهب الفقهي اليوم الملايين من المسلمين. Dan lo ni ramalah orang yang mengikut mazhab ini. وهذا الإمام هو أبو عبد الله Imam ini nama dia Abu Abdillah محمد بن إدريس Muhammad bin Idris بن عثمان bin Uthman بن شافع bin Syafi' الشافعي Al-Syafi'i المطلبي Al-Muttalibi القرشي. Al-Qarashi. هذا الإمام الكبير Dia ni merupakan seorang imam yang besar, أحد علماء أهل السنة والجماعة. salah seorang daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah berkata berkenaan dengan Al-Imam ini, Imam Syafi'i, قال عنه الشافعي الإمام dia menggelarkan Al-Imam Syafi'i sebagai Al-Imam عالم العصر Alimul Asr, orang paling alim dalam zaman itu, ناصر الحديث Nasrul Hadis, yang menolong, yang menghidupkan hadis-hadis Nabi, فقيه الملة seorang yang faham terhadap agama, أبو عبد الله القرشي رحمه الله. Abu Abdillah Al-Qurashi, semoga Allah merahmati, الشافعي المكي. Al-Syafi'i Al-Makki. وقال عنه الخطيب البغدادي رحمه الله Al-Khatib Baghdadi, semoga Allah merahmati dia, juga berkata berkenaan dengan Imam Syafi'i, زين الفقهاء dia ini merupakan Zainul Fuqaha تاج العلماء. dan juga Taj ni mahkota para ulama. فهو مجدد القرن كما تقدم القرن الثالث الهجري. Dan dia merupakan mujaddid pada kurun tersebut. والناس يتحدثون اليوم كثيرا عن هذا الفقه الذي بلغ الملايين من المسلمين. Akan tetapi manusia, masyarakat pada zaman ini banyak bercerita berkenaan dengan fiqh Imam Syafi'i saja. ونحن في هذه الليله نعرج على اهم شيء وهو المذهب العقدي من هذا الامام. Akan tetapi pada malam ini kita akan cerita benda yang paling penting berkenaan dengan mazhab ini, ialah akidah mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. فهذا الامام رحمه الله كما سمعتم توفي 204 هجره. Sebagaimana kita semua telah tahu, diceritakan oleh Syekh tadi, imam ini wafat pada tahun 204 Hijrah. بينما المذهب الذي انتشر بعد وفاته ب100 سنه وهو مذهب الاشعري. Dan 100 tahun selepas mazhab Imam Syafi'i ini, marilah satu mazhab yang dinamakan mazhab akidah, yang dinamakan sebagai mazhab Al-Asy'ari. فينبغي الانسان ان يرجع الى المذهب الشافعي متقدم على طريقه السلف ولا يذهب الى طريقه الخلف. Dan sebaik-baiknya, sepatutnya seorang manusia, seorang Islam kembali kepada akidah salaf yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan tidak pergi kepada akidah khalaf. وكم من الناس اليوم ينتسبون للمذهب الشافعي في الفقه واما في العقيده فليسوا على ذلك. Betapa ramainya manusia pada zaman lalu ni, dia menisbahkan diri dia kepada mazhab Al-Imam Syafi'i dari sudut fiqh, tapi dia tidak ikut akidah Imam Syafi'i. تعلمون ان الذي يدعو للعقيده الصحيحه قد يتعرض لها. Sebagaimana kita semua tahu, orang-orang yang menyeru kepada akidah yang benar ini, mereka ini sentiasa diuji dengan perkara-perkara yang menyakitkan. وقد تعرض الامام الشافعي رحمه الله في زمن نبيه كثير من الناس يتبعون مذهب السلف. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga semasa hidup dia juga disakiti ataupun diancam semasa hidup dia kerana dia mendakwah kepada akidah yang benar ini. وقد تعرض لناس انتقصوا ال بيت النبي عليه الصلاه والسلام. Dan ada beberapa kelompok yang dia benci kepada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengancam Imam Syafi'i. وهكذا ايضا دافع عن ال بيت النبي عليه الصلاه والسلام عن الصحابه جميعا. Nah. دافع عن ال بيت ودافع عن الصحابه كلهم. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri, dia membela ahli bait Nabi dan juga para sahabat keseluruhannya.
وابتلي أيضا بالمتعصبين الذين تعصبوا بمذاهبهم في زمنه. Dan dia juga diuji dengan beberapa kelompok yang fanatik terhadap mazhab dia. وخاصة الحنفية المتعصبين. Terutamanya orang-orang yang fanatik terhadap mazhab fiqh al-Imam Abu Hanifah. الإمام أبو حنيفة بريء من هذا التعصب. الإمام أبو حنيفة بريء من هذا التعصب. Al-Imam Abu Hanifah dia berlepas diri daripada taksub ini. ولكن المتأخرون أتباع أبي حنيفة بلغوا بهم التعصب مبلغا كبيرا. Akan tetapi pengikut-pengikut hak terkemudian ini daripada mazhab Abu Hanifah, dia telah menjadi taksub. Sedangkan Imam Abu Hanifah berlepas diri daripada perkara tersebut. حتى بلغ الأمر بعض الحنفية أن وضعوا حديثا موضوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. Hatta sampai ke satu tahap, puak-puak hak taksub kepada mazhab Abu Hanifah ni, dia reka sebuah hadis untuk menyokong ketaksuban dia ataupun kefanatikan dia terhadap mazhab Abu Hanifah ni. وقد ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد Al-Imam Khatib Baghdadi sebut dalam kitab Tarikh Baghdad أن الأحناف وضع حديثا أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام هكذا يقولون. hadis palsu yang direkakan oleh puak-puak yang taksub kepada mazhab Abu Hanifah ini, mereka berkata bahawa Nabi Muhammad SAW kata, سيكون رجل من أمتي يدعى أبو حنيفة. hadis palsu ni dah. Ingat hadis palsu. Akan ada di dalam umat aku seorang rajul min bani. سيكون من أمتي رجل يدعى أبو حنيفة. Akan ada dalam kalangan umat aku ini seorang lelaki yang digelarkan sebagai Abu Hanifah. سراج أمتي. Dia merupakan cahaya bagi umatku. وسيكون في أمتي رجل يقال له. Dan akan ada juga dalam umat aku ini seorang lelaki yang dinamakan sebagai محمد بن إدريس. Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. فتنته Fitnah Muhammad bin Idris ini على أمتي kepada umat aku أضر من إبليس. lebih berat daripada iblis. Hadis تعصب بالله. lihatlah betapa taksubnya puak-puak daripada mazhab Syafi'i ini, daripada mazhab Hanifah ini. ولذلك صبر العلماء صبر الإمام الشافعي على التعصب المذموم. Tetapi para ulama dan juga Imam Syafi'i sendiri mereka bersabar terhadap taksub yang dicela ini. وتعلمون يا إخوة أن العلماء لم يكونوا يقيدوا أو يكتبوا عقائدهم إلا بعد الفتنة. Dan sebagaimana kita semua sudah maklum, para ulama tidak menulis berkenaan dengan akidah melainkan setelah berlakunya fitnah. ومقصود بها فتنة المعتزلة الجهمية. Yang dimaksudkan dengan fitnah dalam percakapan kita pada malam ini secara khususnya adalah fitnah al-Mu'tazilah. المعتزلة الجهمية. Fitnah Mu'tazilah dan juga Jahmiyah. وحمل الناس على عقائد مخالفة لعقيدة السلف الصالح. Dan mereka Mu'tazilah dan Jahmiyah ini membawa manusia kepada akidah yang tidak benar. منها القول بخلق القرآن. Antaranya adalah pendapat yang mengatakan bahawasanya Al-Quran ini adalah makhluk. فما كان العلماء إلا أن دوروا العقيدة الصحيحة في ذلك. Tidak ada seorang pun daripada kalangan ulama ahli sunnah melainkan mereka telah mengarang satu kitab yang cerita berkenaan dengan khalqul Quran ini. وكذلك تلاميذ الأئمة فإنهم نجحوا في ذلك ببيان عقائد أئمتهم العقيدة السلفية. Demikian juga para anak murid kepada imam-imam ini, mereka juga menulis kitab-kitab berkenaan dengan akidah ini. قد ذكر العلماء المتقدمون عقائد متفرقة للإمام الشافعي في كتبهم. Dan orang-orang para ulama terdahulu ada juga menceritakan berkenaan dengan akidah yang dipegang oleh al-Imam Syafi'i. من ذلك ما ذكروه أن الإمام الشافعي رحمه الله قال الحمد لله Antaranya disebutkan bahawasanya al-Imam Syafi'i pernah berkata alhamdulillah, الذي هو كما وصف به نفسه. yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ini bersifat dengan sifat yang mana dia sifatkan kepada diri dia sendiri. وفوق ما يصفه به خلقه. Dan dia ini fawq ma yasif. Dia lebih utama ataupun lebih mulia daripada apa yang disifatkan oleh makhluk dia. إذن هذا يدل على أن الإمام الشافعي رحمه الله يثبت الأسماء والصفات لله عز وجل. Ini merupakan dalil kata-kata Imam Syafi'i sendiri bahawa dia menetapkan ataupun isbat sifat dan juga nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, tidak takwil maknanya. ودليل القرآن الكريم. Dalilnya berasal daripada Al-Quran Al-Karim. وهذا طريق أهل السنة والجماعة أنهم يتبعون الدليل. Dan inilah jalan ataupun metod yang dipegang oleh Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu mereka mengikut dalil. يتبعون آرائهم وأفكارهم. Dan mereka tidak mengikut
pandangan-pandangan ataupun semata-mata ideologi buah fikiran sahaja, أو كلام الشيخ فلان أو حديث فلان. ataupun kata-kata syekh tertentu, habib-habib tertentu. هذا ليس دين الله جل وعلا. Semata-mata mengikut gini bukan agama Allah Subhanahu wa taala. إنما الدين كتاب الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. Tetapi agama kita ini adalah kalamullah dan juga kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وما أجمع عليه السلف الصالح. Dan juga perkara-perkara yang telah disepakati oleh golongan salafus salih. وتريد الشاهد قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Dalil yang digunakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala adalah firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang baik dan berdoalah dengannya. لذلك الله عز وجل له الأسماء وأسماء تضمن صفات لله جل وعلا. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama, dan nama-nama ini juga dia membawa erti sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. فليست أسماء الله جل وعلا ليست تحوي معاني، بل هي تحوي معاني عظيمة لله عز وجل. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini bukan sebagaimana dakwa oleh sesetengah pihak bahawasanya dia tidak membawa makna, tetapi dia ada makna yang sangat besar. المثل البين إذا دعا الله عز وجل فقال يا شافي أشفني. Sebagai contoh, orang yang sakit bila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kata ya Syafi ishfini, wahai Tuhan yang menyembuhkan, sembuhkanlah saya, sembuhkanlah hamba. فهو يعتقد أن من أسماء الله الشافي. Orang yang berdoa tadi, dia i'tikad, dia yakin dalam diri dia bahawasanya antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Asy-Syafi, yang berarti Maha Penyembuh. وأن الله عز وجل اتصف بصفة الشفاء جل وعلا. Dan Allah Subhanahu wa taala pada masa yang sama bersifat dengan sifat menyembuhkan. ويقول أيضا يا قوي أعزني. Dan orang juga berkata, wahai Tuhan yang Maha gagah perkasa, berikanlah aku kekuatan. ويعتقد أن الله عز وجل قوي. Ini berarti dia beriktikad, dia yakin bahawasanya Allah SWT itu Maha berkuasa. وهذا القوي يتصف بصفة القوة جل وعلا. Dan kekuatan ini dia ini menunjukkan bahawasanya Allah SWT bersifat dengan sifat kuat. وهكذا في سائر أسماء الله وصفاته. Demikian juga lah yang berlaku pada nama sifat-sifat Allah SWT yang lain. حتى كذلك العلماء الآخرون ألفوا في عقيدة الشافعي رحمه الله تعالى. Demikian juga ulama-ulama lain, mereka juga mengarang kitab-kitab yang bercerita berkenaan dengan akidah Imam Syafi'i rahimahullah taala. فقد ذكر صاحب ذيل طبقات الحنابلة رحمه الله. Pengarang kepada kitab sahib ذيل طبقات الحنابلة. Dhail Tabaqat Al-Hanabilah, nama kitab, dia berkata أن الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله bahwasanya Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi berkata, توفى سنة 600 هجرة. okey, berkata dah 600 هجرية. dia wafat pada tahun 900 Hijrah. ألف كتاب في عقيدة الشافعي رحمه الله. Bahwasanya Al-Maqdisi ini mengarang kitab, sebuah kitab berkenaan dengan akidah Imam Syafi'i. وذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في السير على النبلاء. Al-Imam Zahabi rahimahullah taala juga cerita riwayat daripada kitab Siyar A'lam Nubala أن الشيخ الحكاري رحمه الله له رسالة في عقيدة الشافعي. bahwasanya seorang syekh nama Syekh Al-Hakkari, dia ada kitab yang cerita berkenaan dengan akidah Imam Syafi'i rahimahullah taala. وساق هذه العقيدة الحكاري بسنده إلى يونس بن عبد الأعلى. Dan akidah ini bersambung sanadnya sehingga Yunus bin Abdul A'la. وذكر منها أن يونس بن عبد الأعلى قال سمعت الشافعي رحمه الله. Dan Yunus bin Abdul A'la kata bahwasanya dia mendengar Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata, وجاء في هذه الرسالة وذكرت هذه الصفات. dan di dalam risalah ini diceritakan bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala mengisbat sifat-sifat ini. قال الله عز وجل في كتابه الكريم فسبح اسم ربك الأعلى. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala kata dalam Al-Quran, sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. إذا من أسماء الله الأعلى. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha tinggi, وصفاته العلو. dan antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-ulu, maha tinggi. وفوق العلو سبحانه وتعالى. Dan Allah Subhanahu wa taala itu berada pada tempat yang paling tinggi, فوق السماء السابعة. atas segala langit, langit yang 7, مستوي على عرشه جل وعلا. berada di atas arasnya. يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. Allah SWT mengetahui segala benda. كذلك الرحمن جل وعلا ذكر عن نفسه انه استوى على العرش في 7 آيات من القرآن الكريم.
Allah SWT cerita dalam Al-Quran dalam 7 ayat bahawasanya Allah SWT ini berada di atas arash. الرحمن على العرش استوى. Ar-Rahman ala arsy istawa. Allah sifat dengan sifat Ar-Rahman berada di atas arash. في هذه الآية أن من أسماء الله الرحمن. Dan dalam ayat ini juga kita dapat faham bahawasanya antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman. ويتضمن صفة الرحمن سبحانه وتعالى. Dan sifat ini membawa maksud Ar-Rahmah juga, iaitu kasih sayang. واسم الرحمن يدل على السعة وهو قوس على الأسماء لله جل وعلا. Dan nama Ar-Rahman ini adalah nama yang paling luas. واستوى على أوسع المخلوقات وأعظمها وهو العرش. Dan dia berada di atas makhluknya, maknanya Allah SWT ini berada di atas makhluknya yang paling besar. Makhluk paling besar dah, maknanya Allah berada atas pada makhluk itu lagi, iaitu atas arash. كيف يقول المسلم 7 آيات في القرآن بأن الاستواء ليس المقصود به العلو والارتفاع؟ Bagaimana mungkin seseorang mendakwa bahawasanya al-istiwa ini maksud dia bukan maksud tinggi dan إذا الله جل وعلا استوى على العرش بعد أن لم يكن مستوى على العرش. Jadi Allah SWT istiwa atas arash selepas mana dia tidak beristiwa di atas arash. Maknanya istiwa atas arash sama ada. إذا الله بالعلو أبدا وأزلا وأما الاستواء فإنها صفة فعلية، فإن الله خلق العرش ثم استوى عليه استواء يليق بالله جل وعلا. Artinya Allah SWT ajak dulu kita berada di atas arash. وإثباتنا للاستواء وغيرها من الصفات يقول الشافعي بعد ذلك وننفي عنه تشبيه. Tetapi walaupun kita mengisbat sifat istiwa, sifat berada Allah SWT di atas arash ini, tapi kita tidak melakukan tashbih, iaitu menyerupakan Allah SWT dengan mana-mana makhluk. Kita tak buat benda itu. فانتبه إلى هذين الخطرين العظيمين. Oleh kerana itu hendaklah kita perhati ataupun berjaga-jaga terhadap dua perkara yang bahaya ini. التعطيل At-ta'til, iaitu menolak sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. وهو النهي. النهي Dan ta'til ini berarti dia menafikan sifat Allah. أن تقول أن الله لم يستوي على العرش، هذا تعطيل. أن الله لم يستوي على العرش. Bila dia kata Allah SWT ini tidak istiwa di atas arash, ini berarti dia telah melakukan ta'til, menolak sifat Allah. أو أن الله ليس بالعلو، ليس فوق السماء السابع، هذا تعطيل. Dan dia seseorang kata Allah SWT ini bukan berada di atas arash, ini ta'til juga. الأمر الثاني الخطير وهو التشبيه. Dan perkara yang bahaya, yang ketiga paling bahaya adalah at-tashbih, iaitu menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Oleh kerana itu kita jangan bayar ataupun jangan sangka bahawasanya Allah SWT ini berada di atas arash sebagaimana seorang hamba berada di atas sesuatu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ini berada di atas arash sebagaimana selayaknya dengan keagungannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Bahagian yang pertama ayat ini mengatakan laisa kamitslihi syai' ini tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, merupakan dalil untuk menolak puak-puak musyabbihah yang menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Dan wa huwas sami'ul basir, bahagian akhir ayat ini merupakan satu rad terhadap orang-orang yang menafikan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat mendengar dan juga bersifat dengan sifat nampak, melihat. Tetapi tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah pegangan yang dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala sebagaimana yang dipegang oleh para salaf. As-Subki menyebut dalam kitab At-Tabaqat Asy-Syafi'iyyah bahawasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala berada di atas mazhab salaf. Dia berkata bahawasanya mazhab salaf itu dipegang oleh Al-Imam Syafi'i dan juga Imam Malik dan juga Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari dan juga ramai
daripada kalangan para imam, المتقدمين والمتأخرين. daripada golongan terdahulu ataupun terkemudian. وقد ذكر الشافعي أن مذهب السلف في مذهب الإيمان قول عنه يزيد وينقص. Dan dalam bab iman, pegangan Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala bahawa al-iman yazid wa yanqus. Maknanya iman itu boleh bertambah dan juga kadang-kadang boleh juga berkurang. الذي يطيع الله عز وجل يتقرب إليه يزداد إيمان. Apabila seorang hamba itu melakukan ibadah atau mentaati Allah Subhanahu wa taala, berarti iman dia akan kuat. وليس الإيمان قول فقط باللسان. Dan iman itu bukan hanya sekadar kata-kata dengan lidah. بل هو اعتقاد في قلب الإنسان. Akan tetapi ia adalah pegangan yang dipegang oleh dalam hati manusia. وقول باللسان. Dan juga kata-kata yang diucapkan dengan lidah. وعمل بهذا الجواب فالأركان. Dan beramal dengan seluruh anggota badan kita ini. يزيد الطاعة وينقص بالمعصية. Iman ini boleh bertambah dan juga akan berkurang apabila hamba melakukan maksiat. وهذا ظاهر أيها المسلمون. Kau ini jelas wahai para muslimun. الذي جالس الآن في مجالس الذكر ومجالس ذكر الله جل وعلا هذا يستوي بالذي يسمع الأغاني ويسمع المخالفات الشرعية. Benda ini jelas. Adakah kita yang berada dalam majlis ilmu ini pada malam ini, pada hari ini sama dengan orang yang berada di dalam majlis-majlis maksiat? هذا يسمع آيات قرآنية وأحاديث نبوية فيزداد إيمانا ويزداد تعلقا بالله جل وعلا. Orang yang berada pada majlis ini dia mendengar ayat-ayat Quran dan iman dia akan bertambah. والآخر يسمع مسمار الشيطان يسمع المعاصي فيبتعد عن الله جل وعلا. إيمان. Dan orang-orang juga ada orang di luar sana mereka mendengar lagu, mereka buat maksiat dan benda ini akan mengurangkan iman mereka. وقول الإمام الشافعي القدر هو قول أهل السنة والجماعة أيضا. القدر. Dan juga antara i'tiqad ataupun pegangan Imam Syafi'i rahimahullah taala adalah al-qadar, qada. ذكر الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه مناقب الشافعي. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala berkata dalam kitab dia Manaqibus Syafi'i. وهو كتاب عزيز جيد في مجلدين. Kitab ini kitab yang baik, dicetak dalam 2 jilid. ننصح طلبة العلم بالقراءة فيه فإنه مليء بالفوائد العلمية والآثار السلفية. Para penuntut ilmu dinasihatkan untuk membaca kitab ini kerana dalam kitab ini banyak faedah-faedah yang baik. قال رحمه الله تعالى. Dia berkata semoga Allah merahmatinya, أن أفعال العباد هي إلى الله عز وجل. bahwasanya perbuatan manusia itu bergantung kepada Allah SWT. ولا يشاءون إلا أن يشاء الله. Mereka tidak hendak untuk melakukan satu perkara melainkan perkara yang Allah SWT hendak dia lakukan. رب العالمين. Tuhan bagi sekian alam. وأن القدر خيره وشره من الله عز وجل. Qada-qadar sama ada baik ataupun buruk daripada Allah Subhanahu wa taala. ثم قال رحمه الله أن عذاب القبر حق. عذاب القبر حق. Dan dia juga berkata bahawasanya azab kubur itu adalah benar. ومسألة أهل القبور حق. Dan masalah ahli kubur ini adalah benar. والحساب حق. Hisab, perhitungan adalah benar. والجنة والنار حق. Syurga dan juga neraka adalah benar. وغير ذلك مما جاءت به السنن. Dan perkara-perkara yang lain yang terdapat dalam sunnah Nabi Muhammad ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. انظر يا معشر الشافعية إلى عقيدة هذا الإمام. Wahai orang yang mengaku bermazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, tengok lagu mana akidah Imam Syafi'i ini. وهو يؤمن بما جاءت به السنة ولا يؤمن بآرائه وقول فلان أو علان الناس. Imam Syafi'i sendiri beriman dengan apa yang ada dalam hadis ataupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak beriman dengan pandangan-pandangan ataupun kata-kata syekh-syekh tertentu. وتكلم على أهل البدع القدرية الذين ضلوا في هذا الباب. Dan dia juga telah rad ataupun bercerita berkenaan dengan Jahmiyah, berkenaan dengan Qadariyah. وهم المعتزلة لأنهم قدرية في هذا الباب. Dan juga golongan Mu'tazilah. حتى وصفوا بأنهم مجوس هذه الأمة. Hatta wasaf. بأنهم مجوس هذه الأمة. مجوسي. Bahwasanya mereka juga mengatakan bahawa puak-puak Mu'tazilah dan Qadariyah ini adalah golongan majusi dalam umat ini. لأنهم قالوا بأن العبد هو الذي يخلق بعد نفسه وليس الله جل وعلا. Kerana mereka ini berpandangan bahawasanya seorang hamba ini mencipta diri dia sendiri, bukan Allah yang cipta. A'udzu billah. وأما القدرية الأوائل فإنهم أنكروا العلم والكتاب.
Dan golongan Qadariyah yang terdahulu mereka mengingkar ilmu dan juga mereka mengingkar kitabah yang telah ditentukan. حتى قالوا والعياذ بالله ان الله لا يعلم المعاصي حتى تقع في الارض حتى تكون والعياذ بالله. Sehingga mereka ni menunjukkan bahawa mereka mengingkar ilmu mengetahui Allah SWT, sehingga dia mengatakan seorang Allah SWT ini tidak mengetahui bahawasanya seorang hamba akan melakukan dosa sehingga dia melakukan dosa baru Allah Taala tahu. وهؤلاء القدرية القدماء الذين أنكروا العلم كتابا قد انغرقوا وانتهوا. Tetapi puak-puak Qadariyah hak spesifik ni tak ada dalam ni. وهم الذين تظاهر منهم عبد الله بن عمر انما ظهر كلامهم في البصره. Antara orang yang berlepas diri daripada golongan ini adalah Abdullah bin Umar. انظر الشافعي ماذا قال عن هؤلاء قال ناظر القدرية في العلم. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala berkenaan dengan mereka, debatlah dengan puak-puak Qadariyah. Dengan puak Qadariyah ini berkenaan dengan ilmu. ماذا تقولون في علم الله عز وجل؟ هل الله يعلم كل شيء ام لا؟ Tanya mereka dulu mula-mula kepada dia. قال بان اقروا خسروا. Tanya mereka dulu kepada dia mula-mula. Tanya mereka dulu berkenaan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Adakah mereka percaya bahawasanya Allah Taala ni ada pengetahuan, ada ilmu ataupun tidak? وان انكروا كفروا. Sekiranya mereka ingkar, berarti mereka telah kafir. ولذلك كان السلف كفروا القدرية الذين انكروا علم الله وانكروا كتابة الله هذه العلم. Oleh kerana itu, golongan salaf, para ulama terdahulu, mereka mengkafirkan puak-puak Qadariyah yang mengingkari sifat al-ilm dan juga sifat al-kitabah. وأما القدرية المعتزلة فإنهم ضلوا ليس في ذلك وإنما ضلوا في باب الخلق والمشيئة. Dan puak-puak Qadariyah dan Mu'tazilah ini mereka ingkar dari sudut al-khalq. يعني أخطأوا في باب الخلق أن الله يخلق هذه الأفعال العباد وأيضا لم يشاء الله ذلك من الذنوب والمعاصي. Dan mereka ini maknanya mereka mengingkari sifat khalq, Allah SWT mencipta perbuatan yang dilakukan oleh manusia. فإن أركان القدر 4 أركان. Rukun beriman dengan qadar adalah 4. العلم Yang pertama al-ilm والكتابة dan juga al-kitabah, yakni tulis benda itu sudah ditentu, والخلق dan juga Allah SWT menciptakan satu perbuatan, والمشيئة. dan juga al-masyiah, iaitu kehendak. أي أن الله علم كل شيء. Berarti Allah SWT lah yang cara kepada kita dalam setiap perkara, وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ. dan telah menulis segala perkara di lauhul mahfuz. وشاء الله عز وجل هذا الخلق وهذا الكون وهذه الأمور فخلقها كما شاء جل وعلا. Dan segala benda yang dicipta atas muka bumi ini, dalam alam ini, adalah berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. إذا المسلم يؤمن بقدر الله خير وشر من الله عز وجل. Dan seorang mukmin ini dia mestilah beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang baik ataupun buruk. وقال الشافعي في القرآن الكريم أن القرآن كلام الله جل وعلا. Berkenaan dengan Al-Quranul Karim pula, Al-Imam Syafi'i kata Al-Quran kalamullah. Quran ini adalah kata-kata Allah Subhanahu wa taala. ومن قال أن القرآن مخلوق فهو كافر. هكذا يقول الشافعي. Kata Imam Syafi'i, bagi siapa yang kata Al-Quran itu adalah makhluk, maka dia telah kafir. قد ذكر ذلك اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. Al-Imam Al-Lalaka'i berkata dalam kitab dia Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah juga perkara tersebut. وناظر الشافعي بعض الجهمية الذين قالوا بأن القرآن مخلوق. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga pernah berdebat dengan puak-puak Jahmiyah yang mengatakan bahawasanya Al-Quran ini makhluk. وقوله في الصحابة رضي الله عنهم قول السلف رحمه الله. Dan pandangan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkenaan dengan para sahabat Nabi adalah sebagaimana pandangan para salaf. وقد أثنى على السلف الصالح وعلى الصحابة بالذات ثناء عطرا. Dia Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memuji para sahabat. تأملوا ما قال هذا الإمام له الشافعية. Perhatikan apa yang diucapkan oleh imam ini. قال عن الصحابة الكرام قالوا عرفوا من سنته صلى الله عليه وسلم ما عرفنا وجهلنا. Para sahabat ini mengetahui berkenaan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang kita tahu dan juga apa yang kita tak tahu. Maknanya sahabat tahu belakang berkenaan dengan sunnah Nabi. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى عنهم وهو يثني عليهم.
Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga berkata berkenaan dengan para sahabat dalam keadaan memuji kepada mereka. Bahawasanya ilmu pengetahuan para sahabat mengatasi segala ilmu kita dan juga segala ijtihad. Dan para sahabat ini adalah ahli wara' dan juga aql. Dan pandangan-pandangan mereka bagi kita lebih terpuji dan lebih utama berbanding dengan pandangan-pandangan kita sendiri. Lihatlah betapa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengagungkan para sahabat. Dia mengutamakan para sahabat dari segala sudut. Bagaimana dengan puak-puak Rafidah yang mencela para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana pula keadaan puak-puak yang mengatakan bahawasanya mazhab salaf aslam, yakni lebih selamat, tetapi mazhab khalaf ini lebih bijak dan lebih alamul ahkam. Dia kata mazhab khalaf ini lebih berilmu dan juga lebih bijaksana. Ini berarti mereka memandang remeh terhadap para sahabat. Bagaimana puak-puak orang kata gini ni, dia mengaku bahawa dia mazhab Syafi'i, sedangkan Imam Syafi'i kata lagu lain. Dan kita semua telah mendengar bahawasanya bagaimana pandangan ataupun apa i'tiqad yang dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkenaan dengan para sahabat. Demikian juga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengisbat ataupun menetapkan sifat ru'yah Allah SWT pada hari kiamat, iaitu melihat Allah pada hari kiamat. Manusia di dunia ini sangat lemah, tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ke Nabi Musa alaihi salatu wassalam sendiri bila diminta untuk tengok Allah SWT, dia tidak mampu untuk melihat Allah SWT. Sehingga ke Jabal Tur, Gunung Tur sendiri tidak mampu tahan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi hancur. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, di akhirat esok dia akan diberikan kekuatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah-wajah mereka pada hari tersebut bercahaya, ila rabbiha nazirah, mereka melihat kepada Tuhannya. Dan dalam ayat pertama adalah nadhirah, daripada perkataan nudrah yang bermaksud kecantikan dan juga bercahaya. Dan ila rabbiha nadhirah dengan huruf za, berarti dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menggunakan dalil ini untuk menetapkan bahawasanya orang mukmin ini boleh melihat Allah SWT pada hari kiamat. Pada hari tersebut mereka tidak mampu melihat Tuhan mereka.
Syafi'i mengatakan bahawasanya wali-wali Allah dapat melihat Allah SWT dengan sifat-sifatnya. إذا هذا يدل على أن الكفار يحجبون فلا يرون الله، ومن أولياء الله أهل الإيمان فإن هذا أعظم نعيم لهم يحصلونه في الجنة، وهو النظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم. Jadi orang-orang kafir lah hang tak dapat melihat Allah SWT-nya. Adapun orang yang beriman ni dia dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. وهو إمام من أهل السنة كما تقدم في جميع الأبواب رحمه الله. Dan Imam Syafi'i ini merupakan seorang imam ahli sunnah wal jamaah sebagaimana kita telah sebutlah. Kita menutup majlis kita dengan satu kata-kata yang sangat cantik daripada Imam Syafi'i As-Salafi, kata Syekh. كلمهم يوما تلميذه وهو يوسف بن يحيى البويطي المصري. Al-Buaiti pernah bercakap dengan Imam Syafi'i pada suatu hari. فقال الإمام الشافعي لا تصلي خلف الرافضي. Imam Syafi'i berkata kepada Al-Buaiti, jangan semaya belakang orang Syiah Rafidhah. ولا القدري. Dan jangan semaya di belakang orang Qadari. ولا المرجئ. Dan juga jangan semaya belakang orang Murji'ah. فقلت له أي قبيض يقول الشافعي صفهم لنا هؤلاء. Kemudian Al-Buaiti kata, wahai Syekh, yang Imam Syafi'i, berikanlah kami petunjuk ataupun sifat siapa lagu mana kami nak cek puak-puak ni ni. فقال الشافعي رحمه الله تعالى من قال الإيمان قول فهو مرجئ. Imam Syafi'i kata, petua yang pertama, bagi siapa yang mengatakan bahawasanya iman ini adalah semata-mata kata-kata, maknanya puak-puak ni adalah puak-puak Murji'ah. وقال ومن قال أن أبا بكر وعمر ليس بإمامين فهو أرضي. Bagi siapa yang mengatakan bahawasanya Abu Bakar dan Umar bukan imam, berarti orang ini adalah orang Rafidhah. ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو قدري. Dan bagi siapa yang mengatakan bahawasanya kehendak kuasa ataupun kuasa untuk berkehendak itu pada diri sendiri, maknanya dia ini adalah seorang qadari. ذكر هذا الأثر الهروي رحمه الله تعالى في كتابه يملك على أمواله. Imam Syafi'i ذكر هذا. الإمام الهروي وإسماعيل الهروي. Imam Harawi menyebut berkenaan dengan perkara ini. فكيف اليوم يصلي الإنسان خلف الإنسان يشرك بالله العظيم؟ Bagaimana hari ini berlaku seorang manusia yang beriman semaya di belakang seorang yang melakukan syirik, يعبد القبور menyembah kubur. ويسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويتهم عائشة بالزنا. Mereka mencela sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menuduh bahawasanya Aisyah ini melakukan zina, yakni puak Syiah. فعلينا أن نعظم ما عظمه الله عز وجل. Oleh kerana itulah kita hendaklah mengagungkan apa yang Allah SWT agungkan. ونتفضل إلى الله عن مخالفي هذه العقيدة الصحيحة التي ذكرها الشافعي رحمه الله. Dan hendaklah kita berlepas diri daripada akidah-akidah yang tidak benar, yang berlawanan dengan apa yang dipegang oleh Imam Syafi'i. واحمد الله معاشر الشافعيين أن هناك عندكم أئمة كبار. Bersyukurlah kepada Allah, pujilah Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang yang bermadzhab Syafi'i, bahawasanya imam kita ni seorang imam yang hebat. من هؤلاء الذين هم أئمة كبار لهم تأليفات في العقائد الصحيحة ابن خزيمة. Antara imam yang banyak menulis kitab berkenaan dengan akidah yang benar adalah Imam Ibn Khuzaimah والإمام الإسماعيلي dan juga Imam Ismaili وأبو عوانة dan juga Imam Abu Awana وابن حبان dan juga Imam Ibn Hibban وابن عدي dan juga Imam Ibn Adi والدارقطني dan juga Daraqutni. وأكثر أئمة في نيسابور إنهم على عقيدة السلف. Dan kebanyakan para ulama daripada Naisabur, kebanyakan mereka beriktikad dengan akidah salaf. ومحمد بن نصر المروزي Dan juga Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة والمجلدين. pengarang kepada kitab Ta'zim Qadr Salah yang dicetak dalam 2 jilid. والإمام المنذر صاحب كتاب الأوسط إمام من أهل السنة كبار. Dan juga Imam Ibn Munzir, pengarang kepada kitab Al-Awsat. وأما علماء فقههم كثيرون كابن سريج رحمه الله الشافعي. Dan juga antara yang mengarang dalam bab akidah juga adalah Imam Ibn Surayj والإمام المزني dan juga Imam Muzani sendiri, وربيع بن سليمان dan juga Rabi' bin Sulaiman والبويطي dan juga Imam Buaiti وكثير وكثير بغدادي. dan juga Khatib al-Baghdadi, حتى أنه رسالة الصفات صفات الله جل وعلا. sehingga Al-Imam Khatib al-Baghdadi ini ada satu kitab yang menceritakan khusus berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. وهم كثيرون الحمد الإمام السمعاني صاحب التفسير. Man Syekh. الإمام السمعاني المخفر السمعاني. Dan juga Al-Imam Sam'ani ومنهم أيضا صاحب كتاب بيان أحياء بن أبي الخير العمراني اليمني. dan juga Al-Imam Al-Amrani daripada Yaman.
وغيرهم من العلماء قديما وحديثا. Dan juga ramailah daripada kalangan para ulama sama ada dulu ataupun kini. فلله الحمد معاشر الشافعية نحن في غنى عن الصوفية. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT, wahai orang yang bermadzhab Syafi'i. نحن في غنى عن المتكلمين كالأشاعرة والماتريدية وغيرهم. Dan kita tidak menjadi orang-orang pokok mutakallimin dan sama ataupun Asy'ariyah. لأن العلماء والعلم الشافعي كثيرون قديما وحديثا. Karena ulama yang betul-betul pegang dengan mazhab Syafi'i ini ramai, sama ada pada zaman dulu ataupun zaman dulu ni. فنسأل الله أن يبارك في علماء السنة الشافعية وفي غيرهم من السنة. Kita berdoa kepada Allah SWT supaya memberkati para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. وليأتي الأشاعرة الذين خالفوا مذهب الشافعي وردهم الحق ردا جميلا. Dan kita juga berdoa kepada Allah SWT supaya memberi hidayah kepada orang yang berpegang dengan akidah Asy'ariyah dan mengembalikan mereka kepada akidah yang benar. ونسأل الله أن يهدي الجميع وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى يرى الله عز وجل. Dan juga kita mohon kepada Allah SWT supaya memberikan kepada kita hidayah kepada kebenaran sehinggalah kita berjumpa dengan Allah SWT esok. وبهذا انتهينا وإلى هناك أسئلة فنتدارس في هذا اللقاء. والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kata Syekh sekadar itu saja dulu, dan sekiranya ada soalan mungkin ada masa beberapa minit lagi. الأسئلة الأئمة الشافعية، العلماء الشافعية، أخطاء الشافعية. Apa-apa saja soalan Syafi'i. يقول مجاهد بن الضحي أحد السلف ابن عباس. Salah seorang murid Ibn Abbas berkata, يقول لا ينال العلم مستحي ولا متكبر. dua kelompok yang tidak akan mendapat ilmu. Yang pertama orang yang malu, dan yang kedua orang yang takabur. الذي يستحي عن السؤال في العلم يموت جاهلا. Orang yang malu untuk bertanya, dia akan mati dalam keadaan jahil. والذي يتكبر عن العلم يرى نفسه فوق الناس يموت جاهلا. Dan orang yang rasa dia ni hebat lebih pada manusia, dia akan mati dalam keadaan jahil juga. أهم شيء السؤال والتواضع. Dan perkara yang paling penting, dua perkara ialah yang pertama rajin bertanya, dan yang kedua adalah merendah diri, tawaduk. Ya. Jadi kalau ambil lima yang tiga lagi, apa dia akidah dia? Jadi maksudnya apakah akidah ataupun pegangan imam yang lain selain pada Imam Syafi'i? Yas'al an i'tiqad al-a'immat al-ukhra, yani al-thalath al-ukhra. نعم الأئمة الأخرون الثلاثة الآخرون هم على عقيدة السلف الصالح. على أبي حنيفة رحمه الله أخطأ في مسألة الإيمان. Kata Syekh, kesemua imam yang tiga itu selain soalan ni tak jelas lagi dah. Soalan tadi berkenaan dengan apa pegangan ataupun i'tiqad yang dipegang oleh tiga imam yang lain selain pada Imam Syafi'i. Jawab Syekh, semua mereka berpegang dengan akidah salaf, melainkan Imam Abu Hanifah dia berpegang dengan akidah salaf juga, cuma dia kata Syekh dia tersalah dalam bab iman. وذكروا عنه أنه أخطأ في مسألة القرآن، قال بأن القرآن مخلوق لكنه رجع رحمه الله. Juga dikatakan oleh sebagai para ulama bahawasanya Imam Abu Hanifah ni dia pernah tersalah dalam masalah khalqul Quran, akan tetapi selepas itu dia kembali kepada akidah benar. هذا الكلام في الإيمان أبي حنيفة عندما قال أن الأعمال ثمرة الإيمان وليست الإيمان، يعتبر في إمامة هذا الرجل بإذن الله عز وجل لأنه إمام في بقية علوم العقيدة، فهو في أصول الدين وفي الصفات وفي غيرها من السلف رحمه الله تعالى كإخوان. Dan Imam Abu Hanifah ini dia hanya mungkin kita kata tergelecoh lah bahasa kita tak, tergelecoh sikit dalam bab iman ni, akan tapi dalam bab-bab lain dia serupa dengan apa nama imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah. Kira kesimpulannya imam-imam lain tu dia berpegang dengan akidah salaf juga. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita biasa dengar ada antara para dai di Indonesia bercakap, dia kata kita bermazhab Syafi'i tapi berakidah Asy'ariyah.
kenapa bercandakan dengan Syekh kata tadi? Boleh tolong jelaskan? اوكي باي. يسأل عن يعني بعض الناس يدعي انهم يعني المتمذهب بالمذهب الشافعي في الفقه لكن يعتقد باعتقاد الأشعري. كيف هذا ممكن نبين قليلا؟ Persoalan berkenaan dengan beberapa kelompok ataupun beberapa pendakwah di tempat kita, tanah air kita ini, dia mengatakan bahawasanya kita ni berakidah dengan akidah kita ni berpegang dengan fiqh Imam Syafi'i, akan tapi kita berakidah dengan akidah Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi apa pandangan Syekh gitulah. الشافعي عقد الذي يكون على مذهب الشافعي في الأصول وفي الفروع كما يقولون. Orang yang benar-benar bermazhab dengan mazhab Syafi'i ini adalah orang yang bermazhab Syafi'i dari sudut perkara yang usul, iaitu akidah, dan juga perkara yang furu', iaitu fiqh. كيف يأخذ الفروع ويترك الأصول السلبية التي تبنى عليها الأعمال؟ Bagaimana di mana letaknya logik sekiranya seorang itu dia menerima perkara-perkara yang ranting, itu perkara fiqh, ini perkara ranting, dan dia meninggalkan perkara yang lebih utama, iaitu usul, yakni akidah. الذي يخالف أصول أهل السنة والجماعة كما قالوا ولو أصلا واحدا فإنه ليس من أهل السنة والجماعة. كيف يقال أنه على مذهب الشافعي في هذه الحالة؟ Orang yang menyelisihi pegangan ahli sunnah wal jamaah dalam satu perkara sahaja, dia sudah tidak digelar sebagai ahli sunnah. Apatah lagi sekiranya dia menyelisihi Imam Syafi'i dari sudut usul. هذا تناقض أن يكون على مذهب الشافعي في الفقه وهو على مذهب المخالفين عقيدة السنة في الأصول. هذا تناقض. Jadi satu perkara yang bertentangan lah. Dia ambil perkara yang furu', iaitu fiqh, amal ibadat saja, tapi dia tinggal benda lebih penting, iaitu akidah pada Imam Syafi'i. Akidah Imam Syafi'i tak betul ke? Lebih kayak gitulah maksudnya. ولكن أعتقد أن كثير من الشافعية أو من الأشعرية هم وقعوا بسبب الجهل يظنون أن هذا هو مذهب السلف. Jadi tapi kita husnuzan bahawasanya orang yang mengaku mazhab Syafi'i ini dia berpegang dengan akidah Asy'ariyah dengan sebab mereka jahil, kerana mereka menyangka bahawasanya akidah Asy'ariyah inilah yang benar, ataupun akidah Asy'ariyah inilah akidah salaf. Oleh kerana itu ahli sunnah wal jamaah mereka lebih mengasihani ataupun ahli sunnah wal jamaah lebih mengasihani Asy'ariyah berbanding diri mereka sendiri. الأشعري عبد الخطاب يبتعد عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، أما السني فإنه ينصحه ويريد أن يرد إلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أليس هذا الحل؟ وليس هذا خير؟ Buktinya apabila orang-orang yang beriktikad dengan i'tiqad Asy'ariyah ini mereka lari daripada ataupun menyimpang sedikit daripada jalan Nabi Muhammad SAW, tapi kita ahli sunnah, kita nak bawa mereka kembali kepada ahli sunnah. Bukankah perkara ini namakan sebagai mahabbah ataupun kasih sayang? Diceritakan bahawasanya Imam Ahmad rahimahullah taala, dia pernah berdoa dalam sujud. Dia berdoa dalam sujud dia, sekiranya ada seorang daripada kalangan umat ini tidak berada di atas jalan yang benar, akan tetapi dia menyangka diri dia berada dalam keadaan yang benar. Wahai Allah, kembalikanlah dia kepada jalan yang benar, sehingga dia ni menjadi orang yang benar-benar berpegang dengan kebenaran. Bukankah ini perbuatan ini dinamakan sebagai mahabbah ataupun kasih sayang ahli sunnah? Menasihat, mengajak dan berdakwah orang-orang yang tidak berpegang dengan ahli sunnah untuk kembali kepada ahli sunnah, memberi amaran ataupun nasihat supaya berwaspada daripada ajaran-ajaran yang tidak benar. Nah, dan
antara orang golongan sesat juga adalah puak-puak Hasyawiyah yang mereka mengatakan bahawasanya Allah SWT ini ada jisim. وأن أهل السنة وهابية يأتون بدين جديد. Maaf, salah terjemah ni dah. Puak-puak saat ni dia mendakwa bahawasanya kita ahli sunnah ni mereka menggelarkan kita sebagai Hasyawiyah, orang yang menjisimkan Allah, dan mereka juga mendakwa kita sebagai Wahabiyah. وعادة أهل السنة لا يرضونهم بل يتمنون ويدعون لهم الهداية والرجوع إلى الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Kita ahli sunnah wal jamaah kita tak cara pada benda-benda ni, tapi kita kasih sayang pada mereka, kita doa pada Allah SWT supaya mengembalikan mereka kepada jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. منطق يسأل عن أثر يعني علم المنطق في التوحيد. Sahabat kita bertanya berkenaan dengan kesan ataupun pengaruh ilmu mantik dalam pembelajaran akidah tauhid. نعم، علم المنطق هو سبب البلاء العظيم الذي حدث في الإسلام في المتكلمين اليوم. Ilmu mantik adalah sebab berlakunya bala yang mana dipelopori oleh golongan-golongan mutakallimin. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول لا يفلح صاحب الكلام أبدا. Oleh kerana itu ilmu mantik ini berkenaan dengan ilmu mantik ataupun berkenaan dengan ilmu kalam, Imam Syafi'i berkata la yuflah sahibu ilmu kalam abadan. Orang yang mutakallimin lah, golongan-golongan mutakallimin ini, orang falsafah ini tidak akan pernah berjaya sampai bila-bila. Kerana ilmu mantik ini berasal daripada puak-puak malahidah, puak-puak yang etis dan juga daripada Yunan. Mereka menjadikan ilmu mantik sebagai agama yang mana mereka berpegang dan berjalan di atas. Ya. Lihat kepada Ibn Hazm Al-Zahiri. Dia ini Ibn Hazm ini dari sudut akidah dia berada di atas akidah Jahmiyah. Ibn Abdul Hadi dia tilmid Ibn Taimiyah. Dia anak murid kepada Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Dia berkata bahawasanya Ibn Hazm ini adalah seorang yang Jahmi, orang Jahmiyah. لأنه عطى علم المنطق على أحد العلماء الذين في الأندلس وصار يقدم المنطق على كل شيء على الله. Karena dia ini lebih mengutamakan ilmu mantik dia berbanding ulama-ulama yang berada di Andalus pada ketika tersebut, dan dia menjadikan ilmu mantik ni yang paling utama, tak ada benda lain. Dia menjadi semakin jauh daripada kebenaran. Oleh kerana itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata juga berkenaan dengan puak-puak mutakallimin ataupun kita kata falsafah, orang-orang yang falsafah yang lebih mengagungkan akal mereka ni. Hukumnya saya, kalau saya beri hukumnya kepada ahli kalam ni adalah puak-puak ahli kalam ini, puak-puak falsafah lebih mengagungkan akal ini, kalau aku nak beri hukumnya, aku akan suruh mereka ini dipukul dengan pelepah-pelepah tamar dan juga selipar-selipar. Bawa mereka-mereka memuja akal ini keliling pasar-pasar dan juga manusia. Dan Imam Syafi'i kata inilah balasan orang-orang yang berpaling daripada Alkitab dan Sunnah. Mereka berpaling daripada kitab dan Sunnah untuk mengambil ilmu kalam. Kata Ibn Taimiyah sebagai penutup, la yantafi' minhu adh-dhaki wala yastafid minhu ghabi. Yani orang yang bodoh tidak akan mendapat apa-apa manfaat. يعني وصل ذلك الى انه لحم قط سمين لكنه ليس جيد فهو جبل الماء تذهب الى هذا المكان ولا تستطيع شيئا لحم قط
اللفظ ليس جيد نعم. ليس نظيفا وهذا عنده البلاء. Jadi ilmu mantik ini orang yang bodoh pun tak boleh manfaat, dan orang yang cerdik pun tak boleh beri apa-apa kepada dia. Tak ada guna lah maknanya ilmu mantik ni. Tawassul. Malamnya terdapat dua pahaman yang Ustaz belajar daripada yang balik kepada Islam. Mereka ada yang mengerti hayati dan juga mamati. Macam mana tu? Macam mana? Hayati mamati. Mereka yang hayati ini faham Okey. bahawa kita boleh bertawassul dengan orang yang mati. Okey. Kerana itu bukan amalan sunnah. Nah. Ya. Sedangkan mamati adalah kita tidak berhubung bertawassul dengan orang yang sudah mati. Okey. Masalah sekarang macam mana kita nak hadapi orang-orang seperti ini, sedangkan mereka beramai dalam masyarakat, sedangkan mereka pun ada dalil. Okey, baik. Jadi saya cuba simpulkan semula soalan dia, takut saya salah faham dah. Maknanya kita adalah ni dua apa nama kelompok. Satu kelompok yang mana mereka mengatakan bahawasanya boleh untuk bertawassul dengan orang mati, dan kelompok yang kedua mereka mengatakan tidak boleh bertawassul dengan orang mati. Okey. Jadi persoalannya bagaimana kita nak menghadapi mereka sedangkan kedua-dua mereka ada dalil. Betul Dan mereka ini ada dalam majlis Dalam Islam di negara tempat. Oh. Okey, baik. نعم شيخنا يعني الحل الواقع يعني في بلدنا هذا الآن عندنا فريقين. الفريق الأول من قال أن التوسل غير شرعي هذا لا يجوز. الفريق الثاني قال أن يجوز أن نتوسل بالأموال وهكذا. المشكلة هي كلاهما عندهما أدلة ويعني عند الذين يجوزون يعني التوسل هم قالوا أن يعني عندهم سلطة يعني هكذا يعني في مجلس يعني في مؤسسة الدين يعني الذي قال هذا الكلام. نعم هم رؤوس يعني رؤوس في أمور الدين. نعم. كما تقدم الإخوة العقيدة لا تأخذ من فلان أو فلان، العقيدة تأخذ كما هنا توقيفية من الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف. Kata Syekh, sebagaimana yang telah maklum bahawasanya akidah ini tidak boleh diambil melainkan daripada Alkitab dan Sunnah, dan juga perkara-perkara yang telah diijma'kan oleh para salaf. Dan dalil syarak telah mengatakan bahawasanya tawassul ini ada dua jenis. Tawassul yang dibenarkan, harus, dan yang kedua adalah tawassul yang bid'ah yang diharamkan. Dan tawassul yang dibenarkan ataupun harus ini ada dengan dalil-dalil yang banyak, ada dalil banyak. Yang pertama adalah tawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan perkara ini dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Masuk wasilah ini adalah dialah hak jung mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT kata dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah. Wahai yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilah ini sebagaimana yang disebut bahwasanya dialah yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertawassul dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala ini adalah wasilah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
إلى الله جل وعلا. Dan yang kedua adalah bertawassul dengan amal saleh, amal-amal saleh yang pernah kita lakukan. Inilah yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. مثلا مررت بضرب شديد فدعوت الله عز وجل بعمل صالح فعلته لله عز وجل. Sebagai contoh, kalaulah berlaku benda yang tidak disangka ataupun kita berada dalam keadaan kesempitan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut amal-amal soleh pernah kita lakukan. عمل صالح اليوم ما قلت عمل صدقه تقول يا رب ان كانت هذه الصدقه عليك لوجهك ييسر لي الامر هذه وسيله وقوه تنفعك عند الله جل وعلا. Ingat kepada amal soleh yang kita pernah lakukan. Sebagai contoh, kita pernah bersedekah ataupun buat beberapa amal baik, kerana bukan amal soleh inilah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. أو يتوسل الإنسان بحاله وفضله إلى الله عز وجل كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام. Ataupun boleh juga dia bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengaku kekurangan dia, sebagaimana yang pernah lakukan oleh Musa. كما قال الله عنه فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Dalam ayat ini Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berdoa bahawa dia ni adalah fakir, berhajat kepada Allah. أو توسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح الذي يقول لك. Dan yang seterusnya adalah kita bertawassul dengan Allah Subhanahu wa taala dengan minta doa kepada orang soleh. انظر كيف يشفع المؤمنون الميت بالدعاء. هذه وسيلة إلى الله عز وجل، وسيلة شرعية. وسيلة أن يدعو الميت المصلون الميت اللهم اغفر له وارحمه وهذا دعاء. وسيلة إلى الله عز وجل. Ketika mana kita semaya jenazah, kita berdoa keampunan kepada orang yang telah mati, ini juga wasilah. Kita berdoa kepada orang mati, berdoa untuk dia supaya Allah Taala ampunkan dia, ini wasilah. أما التوسل البعيد فما علاقته بالتوسل الشرعي؟ كيف يتوسل بالأموال؟ Dan tawassul yang tidak dibenarkan adalah sebagai contoh tawassul dengan orang yang telah mati. وأن يقرب بدعائهم أن يقربوه إلى الله عز وجل. هذه وسيلة المشركين تماما. Perkara ini adalah perkara yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. كما ذكر الله عنه في سورة الزمر والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Puak-puak musyrikin ni dia kata, dia bukan tak sembah Allah Taala. Dalam ayat ni sebut ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kami bukan maknanya kami tidak menyembah mereka melainkan kami tidak menyembah mereka, akan tetapi kami hanya menjadikan mereka ini sebagai wasilah untuk mendekatkan kami kepada Allah. Mereka ni maknanya berhala lah. Dia jadikan berhala ni untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. وما أكثر الضلال اليوم في أبواب التوسل وأبواب التبرع. ضلال كثير، ضلال الانحراف كثير جدا اليوم. Pada hari ini kita dapat tengok banyaklah perkara-perkara yang mengelirukan dalam bab tawassul dan juga bab-bab yang sesat ini. وليس الدليل أن تقول فلان مسؤول كبير أو له منزلة قال بهذا الكلام. ليس الدليل أن خالف الشرع فإنه مخالف ولو كان مكان الناس. Dikata Syekh, bukanlah dalil sekiranya kita mengatakan bahawasanya seorang yang ada jawatan dalam jabatan-jabatan tertentu ataupun jabatan-jabatan agama tertentu, dia ini kata gini, dia kata gini, itu bukan dalil, kata Syekh. الذي يقول توسل إليك يا رب محمد، توسل إليك بجاه الصالحين، هذه وسيلة شركية. ما دخل هذا الوسيلة فيه وسيلة شرعية؟ هل هذا توسل تسمع إلى صفاتك أو توسل لعمل الصالح؟ ولكن قل يا رب أتوسل إليك بحبي لمحمد صلى الله عليه وسلم، إن هذا عمل صالح وسيلة وقربة إلى الله عز وجل. Kata Syekh, ada setengah orang dia berdoa, dia mengata, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, aku mohon kepadamu dengan jah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini adalah tidak benar. Kata Syekh, perkara ini, perbuatan ini adalah syirik. Akan tetapi berdoalah kepada Allah Taala, wahai Allah, aku bertawassul kepada kamu, aku memohon kepada kamu dengan tawassul, dengan aku memohon kepada kamu dengan menjadikan kecintaan aku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tawassul. Kerana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah amal saleh. Ya. Okey. Qul yani an aqidat al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani wal Nawawi
يعني بعضهم يقولون أن هذه الأئمة يعتقد بالعقيدة الأشاعرة يعني. Okay. Soalan ini berkenaan dengan akidah ataupun pegangan yang dipegang oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan juga apa yang dipegang oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan juga beberapa ulama lain. Dikatakan bahawa mereka ini berpegang dengan akidah Asy'ariyah. Jadi sahabat kita minta komen daripada Syekh. نعم الإمام النووي رحمه الله وابن حجر العسقلاني هم العلماء الشافعية رحمه الله. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan juga Imam Nawawi, mereka merupakan imam besar dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan mereka telah melakukan supaya tadilah dia tergelecoh dalam beberapa bab dalam akidah, dan perkara ini benar-benar berlaku. Akan tetapi tergelecoh mereka ini banyak faktor lah, banyak sebab lah. Antaranya adalah kerana suasana pada zaman itu, dan juga boleh jadi kerana guru-guru mereka pada ketika itu. Akan tetapi mereka ini sebenarnya dari sudut usul utama sekali, mereka tidak menjadi usul pegangan mereka tidak sama dengan apa yang dipegang oleh Asy'ariyah. Oleh kerana itu kita dapat lihat dari kitab-kitab mereka bahawasanya mereka ini mengutamakan dia mengutamakan nas agama dan juga kalam para salaf. Dalam bab ini mereka sudah berbeza dengan Asy'ariyah. Kerana Asy'ariyah mereka lebih mengutamakan akal, hatta mereka mengutamakan akal mereka melebihi daripada Alkitab, As-Sunnah dan juga ijma' salafus salih. وهؤلاء فرق كبير بين الإمام النووي والإمام ابن حجر العسقلاني الذين هدموا هذا الدين، قدموا لهذا الدين الشيء الكثير. Dan orang-orang yang berpegang dengan akidah Asy'ariyah ni besarlah beza dia kalau nak bandingkan dengan Imam Ibn Hajar dan juga Imam Nawawi ni. Kerana Imam Ibn Hajar dengan Imam Nawawi ni imam yang sangat besar, telah berkhidmat banyak dah dalam agama, dalam mazhab Syafi'i khususnya. وبين الأشاعرة وعلمائهم الذين نشروا علم الكلام ونشروا الفلسفة والمنطق ونشروا المخالفة لمذهب السلف في باب الاعتقاد. فرق كبير بين هؤلاء. Jadi Syekh kata sangat besarlah perbezaan di antara imam-imam yang besar ini dengan puak-puak Asy'ariyah yang menyebarkan faham-faham yang mengutamakan akal dan juga falsafah ini. ونرجو الله أن يغفر للإمام ابن حجر والنووي فيما قدموه لأمة الإسلام خير ونشر خير لأمة الإسلام اليوم. Jadi kita mohonlah keampunan bagi pihak kedua-dua imam ini kerana mereka berdua telah banyak berkhidmat kepada umat Islam. ومع ذلك على المسلم وطالب العلم أو الشيخ إذا درس في كتب هؤلاء الإمامين وجد الخطأ فإنه يحذر منه ويبين الحق، لأن هذا الدين دين الله عز وجل فلا مجال فيه المجاملة وغير ذلك من المخالفة. Oleh kerana itu seorang penuntut ilmu ataupun seorang syekh bila dia mengajar ataupun seorang penuntut ilmu bila dia membaca kitab-kitab kedua orang imam ini, hendaklah mereka berwaspada terhadap beberapa kesalahan yang mereka berdua ini tergelincir, kerana agama ini adalah agama Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada ruang untuk kita kata mujamalah, yakni backup lah. Maknanya lebih utama kita untuk mengikuti kebenaran kerana manusia ni ada buat salah. Ada soalan lagi? Soalan fi. Kedua imam ni tergelecoh. Contoh. Soalan يعني بعض الأمور التي أخطأ فيه هذا الإمامان ممكن شوية عشان الوقت ممكن قليلا نختصر إن شاء الله. نعم ليس تفاصيل الأخطاء التي وقع فيها هذا الإمامان، وهناك رسالة علمية انها رساله عن عقيده الامام النووي، رساله علميه، ورساله اخرى منها كتاب ابن حجر العسقلاني
العقيدة. هذا أخير في كلام من رسائل الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، رسالة الدكتوراه. وإجمالا كما قلنا هؤلاء لم يجعلوا أصول المتكلمين هي الأصول التي يمشوا عليها. Baik, kata Syekh, kerana telah masuk waktu, saya nak ringkas sikit. Syekh kata ada dua risalah doktorah, iaitu tesis yang ditulis berkenaan dengan kedua imam ini. Yang pertama adalah berkenaan dengan aqidah Imam Syafi'i, dan yang kedua adalah Manhaj Ibn Hajar fil Aqidah. Dan risalah ini ataupun tesis ini fi Jami'atul Islamiyah di Madinah, ada di Universiti Islam Madinah. والأمور التي أخطأوا فيها هذه الأعمال منها مسألة التوسل. Dan Syekh kata tadi bahawasanya secara umumlah kedua-dua mereka ini dari usul mereka tidak mengambil usul Asy'ariyah secara keseluruhan akhir, tetapi mereka banyak kepada salaf lah. Cumanya antara bab yang mereka tergelincir tadi, antaranya kata Syekh adalah bab tawassul. Dan juga beberapa perkara berkaitan dengan mengambil berkat dengan para orang saleh. Jadi antara tergelincir dua imam ni lah, dia mengkiaskan, maknanya para sahabat dulu dia bertabarruk mengambil berkat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka ni mengambil dalil perbuatan para sahabat ini untuk dipraktikkan terhadap orang soleh. Maknanya orang soleh boleh kata boleh juga ambil berkat. Baik. Dan seterusnya antara bab-bab yang kedua imam ini rahimahullah taala mereka tergelincir adalah dari bab sifat fi'liyah. Dan mereka lebih cenderung kepada takwil sebagaimana golongan Asy'ariyah. Dan ada lagi lah beberapa perkara sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi pihak mereka dan juga bagi diri kita sendiri. Wallahu taala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.